Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Saya ingin memberikan perkembangan terkini berkaitan dengan satu isu yang hangat, yang gempak di seluruh negara kita dan juga hangat diperkatakan oleh warga maya, khususnya rakyat Malaysia. Dakwaan adun terima rasuah terbongkar. Suara rakaman sahabat-sahabat semua. Dan terkini pemberi maklumat itu mendakwah telah diugut bunuh. Wow, ini antara satu perkara yang amat-amat mengejutkan kita. Jadi, siapkan telinga anda sahabat semua untuk mendengar satu sesi perbualan yang telah dirakam yang sekarang ini sedang tular di media sosial. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So, mari kita ikuti ataupun dengar sesi perbualan ini. Jadi, ayuh kita tonton bersama. Iu bagi saya pun berpasar juga. 200, 250. 200, 200 ribu, 200 ribu, 100 ribu. Ya. 500 saja. 500. 500 saja. Pasal itu saya sudah pakai untuk saya punya bahagian punya meeting hari itu saya buat besar lah. Alright. So, GRS salah guna wang MUIS. Satu rakaman, rakaman suara yang kita dengar ya di dalam yang mana dikatakan seorang adun, malah ada di antara mereka itu berpangkat berjabatan tinggi dalam sebuah kerajaan. Jadi antara satu perkara yang mengejutkan kita, mereka berbincang tentang pembayaran balik ya, karena ada dikatakan tidak menerima ahli perniagaan yang dinyatakan itu tidak menerima projek yang dijanjikan. Akhirnya dia meminta bayar semula jumlah yang telah dibayar untuk mendapatkan projek ini. Itu antara perkara yang hangat diperkatakan di media sosial ketika ini. Dan antara yang paling mengejutkan lagi sahabat semua, berita terkini yang baru saja kita terima ya, apabila dikatakan bahwa pemberi maklumat ini yang mahu untuk meminta ya untuk jaminan keselamatan beliau, membuat dakwaan bahwa beliau diugut bunuh ya. Pemberi maklumat lapor polis dakwa diugut bunuh. Itu antara satu kenyataan yang agak mengejutkan kita. Jadi saya ingin membacakan kenyataan media ini untuk kita semua. Pemberi maklumat skandal rasuah yang menarik perhatian ramai sejak beberapa hari lalu membuat laporan polis kerana mendakwa dia menerima ugutan. Dan menurut laporan polis yang dibuat malam tadi, pemberi maklumat terbabit kerana berkata dia menerima panggilan melalui aplikasi WhatsApp menggunakan nombor yang tidak dikenali. Katanya melalui panggilan selama kira-kira 16 saat itu, seorang lelaki mengugut dalam bahasa Cina mendakwa dia daripada kumpulan pembunuhan yang diarahkan untuk membunuh individu terbabit dalam tempoh 24 jam jika gagal menutup mulut. Dan akhirnya dia berkata itu adalah amaran terakhir, kata pemberi maklumat ini. Dan pemanggil itu turut menghantar gambar senjata dan juga peluru serta gambar seorang lelaki yang ditembak dan terbaring di atas jalan. Jadi katanya saya takut keselamatan diri saya dan keselamatan keluarga saya, kata lapor itu yang dibuat oleh Malaysia Kini. Jadi pemberi maklumat terbabit turut menghantar imej yang diterimanya daripada Malaysia Kini. Foto lelaki yang ditembak itu adalah bekas Perdana Menteri Jepun Shinzo Abe yang maut dibunuh semasa berkempen menjelang pilihan raya negara itu pada tahun 2022. Dan berdasarkan ugutan itu, pemberi maklumat meminta Malaysia Kini tidak menyebut balai polis mana laporan berkenaan dibuat kerana ia akan mendedahkan lokasinya. Pemberi maklumat itu menjadi tajuk utama sejak Sabtu lalu selepas Malaysia Kini melaporkan bahawa dia mendakwa mempunyai 8 video menunjukkan adun yang berbincang mengenai wang rasuah. Dia mendakwa bahawa ia adalah rasuah yang diberikan sebagai pertukaran untuk sokongan mereka untuk projek di negeri terbabit. Jadi semalam Malaysia Kini melaporkan pemberi maklumat melalui firma guaman Izwan Nizah Kamil dan Associate menghantar surat kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta campur tangannya berhubung permintaan untuk perlindungan dan kekebalan undang-undang di bawah Aktah Perlindungan Pemberi Maklumat 2010. Sabtu lalu juga Ketua Pesuruhjaya ISPRM Azam Baki menggesah pemberi maklumat telah membuat laporan tetapi menyatakan
bahwa Suruhanjaya itu tidak boleh memberikan jaminan hitam putih bahwa dia tidak akan disiasat atau didakwah tanpa maklumat terperinci. Dan kata Azam lagi, undang-undang menyatakan bahwa apabila individu memberikan maklumat kepada pihak berkuasa, dia dilindungi di bawah undang-undang. Bagaimanapun, perlindungan tersebut boleh terbatal jika individu berkenan turut terbabit dalam kesalahan itu. Jadi itu antara sahabat semua kenyataan terkini ataupun maklumat terkini ya berkaitan dengan isu rasuah ini. Dan ini antara satu perkara yang amat-amat mengejutkan kita lah sebenarnya, apabila isu ini dinaikkan dan ada ahli Dewan Undangan Negeri yang dikatakan terlibat ya di dalam perkara seperti ini. Jadi agak mengejutkan kita, dan kita percaya ini boleh ya menimbulkan ketidakyakinan rakyat kepada kepimpinan ataupun ahli-ahli parlimen, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri yang terbabit ya di dalam skandal rasuah seperti ini. Jadi seperti yang saya nyatakan ataupun tunjukkan kepada kita, klip audio 500 sahaja dimainkan untuk pegawai SPRM. Jadi ini ditujukan kepada SPRM dan bukan SPRM ya, ditujukan kepada SPRM dan disiarkan oleh Malaysia Kini. Jadi sahabat semua, satu perkara yang mengejutkan kita sekali lagi, isu ini memang memberikan satu berita yang amat-amat menggampangkan. Pemberi maklumat yang baru-baru ini mendakwa Adam memiliki bukti video berhubung skandal rasuah melibatkan 8 adun berkongsi satu rakaman audio kepada Malaysia Kini, di mana seorang ahli politik dikatakan membincangkan rasuah yang diterimanya untuk menyokong projek di negeri berkenaan. Klip itu yang dikongsi kepada Malaysia Kini dipercaya diekstrak daripada salah satu daripada 8 video. Ada 8 lagi video yang ingin diserahkan pemberi maklumat itu kepada SPRM. Rakaman selama 17 hari itu merupakan klip audio yang menurut Ketua Persuriaan Azam Maki dimainkan semasa pertemuan antara peguam pemberi maklumat dan pegawai Suruhanjaya itu pada 30 Oktober. Jadi difahamkan ia adalah dakwaan rakaman perbincangan seorang adun, seorang ahli perniagaan berhubung syarat memulangkan RM500,000 yang diterimanya sebagai balasan menyokong projek di negeri itu. Ahli politik yang didakwa itu mengatakan dia akan memulangkan jumlah itu secara berperingkat, memandangkan lesen untuk projek itu telah dibatalkan. Dua suara boleh didengar dalam klip itu, dengan salah satunya ialah ahli perniagaan berkenaan yang diubah secara digital untuk menyembunyikan identitinya. Itu dia. Ini klip yang kita dengar sebentar tadi sahabat semua. Dan melibatkan seorang adun yang berbincang untuk memulangkan wang rasuah yang diberikan untuk mendapatkan projek, tapi akhirnya kerana projek ataupun lesen projek itu dibatalkan, akhirnya tuan punya badan ataupun ahli perniagaan terbabit mahu untuk uangnya itu dikembalikan. Waduh, inilah dia perkara yang amat-amat mengejutkan kita. Jadi apa pandangan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen anda di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.